Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sabir. Okey, pertama sekali macam biasa kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah berikan peluang kepada kita semua untuk teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran hafazan dengan ibadah untuk hari ini. Okey. Jadi semua sama-sama sebut alhamdulillah. 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 InsyaAllah sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan bacaan doa. Okay, semua dah ada tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا علم الإنسان ما لم يعلم آمين يا رب العالمين. Okey, semua dah buka buku tilawah ke? Okey, buku Surat tilawah berapa, muka surat 149. Cuba buka 149. Seratus lima puluh lah, 150. Dah buka dah. Dah. Okey, untuk tahun 5 kamu punya hafazan, kamu punya surah hafazan yang pertama adalah surah Al-Zalzalah. Okay, hari ini kita akan baca dan kita hafal surah Al-Zalzalah. Okey. Surah yang kedua adalah surah pada muka surat 153. Okey, cuba tengok 153. 153 adalah surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Okey, yang ni surah hafazan kamu juga. Yang seterusnya surah muka surat 156. 156 surah Al-Qadr. Okey, surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Okey, itu saja untuk tahun 5. Jadi ada 3 surah sahaja yang perlu kamu hafal dan nanti waktu ada peperiksaan Ustaz akan tasmik kamu lah. Okey, jadi 3 surah tu kita ulang balik. Yang pertama surah Al-Zalzalah, yang kedua surah Al-Bayyinah, dan yang ketiga surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan baca dan hafal bagi surah yang pertama bagi tahun 5, iaitu surah Al-Zalzalah. Okey, boleh buka muka surat 150. Ya, Ustaz. Okey. Okey, Ustaz akan baca, kamu perhatikan bacaan dengan baik. Okey, dengar dengan baik. Nanti Ustaz nak minta kamu baca sama-sama. Okey? Siapa yang tak ada buku tab, Ustaz akan tunjuk dekat skrin ni ya. Kamu boleh tengok dekat skrin. Masuk sinar. Okey, sebelum kita mulakan bacaan, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita akan teruskan dengan bacaan surah Al-Zalzalah. Surah Al
Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ni adalah yang mana temanya adalah kegoncangan. Okey, yang ini Allah cerita tentang hari kiamat. Okey, bagaimana suasana hari kiamat berlakunya goncangan. Okey, goncangan bumi, okey, goncangan semua makhluk yang berada di alam semesta. Okey, bukan sahaja manusia, bahkan makhluk lah, planet, okey, akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baca. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها Okay, Ustaz. Okay, stop. Semua boleh stop. Okey, kamu salah faham ni. Tadi Ustaz kata biar Ustaz baca dulu. Ustaz akan baca satu persatu ayat. Okey, contoh ayat 1 Ustaz akan mula dulu, Ustaz akan baca. Lepas tu baru kamu yang baca. Okey? Boleh semua? Boleh semua? Okey, kalau boleh semua tunjuk good. Ustaz nak tengok. Tunjuk good. Tadi ramai-ramai baca, pening Ustaz dengar. Dah macam lalat lah. Okey, Ustaz akan baca ayat pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, baca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Okey, kita tengok ayat pertama. Okey, Ustaz akan baca, kamu ulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا زلزلت Okey, siapa yang dah hafal? Surah ni siapa yang dah hafal? Siapa yang dah hafal surah Al-Zalzalah? Boleh beritahu, Ustaz, saya dah hafal. Ustaz, saya Siapa tu? Akil lah, Akil Ryan. Daish Daish dah hafal lah. dapat Ha? Okey, kalau dah Daish, kamu boleh tutup buku. Kamu boleh tengok kamera. Buka kamera. Okey, Daish boleh cuba baca. Ya. Yang belum hafal, kamu boleh mula hafal. Tak perlu buka mic. Nanti kalau Ustaz hari ni, Ustaz nak kamu hafal 3 ayat je. 3 ayat sahaja. Dah hafal, boleh beritahu Ustaz saya dah hafal. Okey, Daish boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma'idhin tuhaddisu akhbaraha. Teruskan Daish. Bi anna rabbaka awhalaha. Ustaz, saya bukan separuh, Ustaz. Hafal ayat berapa? Sampai ayat berapa? Yawma'idhin. Ayat 4 Daish. Ayat 3 dulu, Ustaz. Okey, ayat 3, okey. Okey, yang lain ada tak? Yang lain try hafal dulu. Ustaz bagi masa 3 minit. Boleh hafal. Ustaz akan panggil nama seorang demi seorang. Saya dah dapat 5. 5 dah. Tu siapa? Akil Akil Ryan. Okey. Siapa tu? Okey, boleh baca tadi Akil Ryan. Saya. Akil boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma Waqalal masuk huruf lam. yawma'idhin Waqalal insanu ma laha. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها Okey. بأن ربك أوحى لها. Okey. Sampai situ je Akil. Sampai ayat ke-5 je. Okey, bagus Akil. Siapa lagi nak cuba? Kita nak dengar bacaan siapa lagi yang nak cuba. Hari ni sampai 3 je, 3. Tak payah banyak-banyak, 3 je. Ustaz nak 3 je. Siapa yang dah hafal semua lebih baik lah. Tapi untuk hari ni kita hafal 3 ayat sahaja.
Sambil kamu hafal tu, Ustaz akan baca ulang-ulang ayat 1 sampai 3. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ulangan. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها. Ulangan. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Dapat ayat 3. Siapa nak try? Boleh try. Saya, Ustaz. Okey, Pak I boleh try. Pak I buka kamera, pandang kamera. Jangan pandang buku. Okey, Pak I boleh baca, Pak I. Pak I mute. Pak I boleh buka mic. Tak dengar Pak I, buka mic. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulang Pak I. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulang Pak I. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wal insanu ma laha. Okey, bagus Pak I. Ayat 4 dia Pak I. Sambung nak baca. Okey, bagus. Bagus Pak I. Yauma idin yashrun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. a'malahum. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره Ulang. خيرا يره siapa sih? Okey, Pak I, bagus. Okey, Pak I, bagus sampai ayat 7. Pak I, satu ayat lagi. Saya sampai ayat 7. Okey, satu ayat lagi Pak I boleh hafal. Teruskan hafalan kamu. Okey, yang lain ada tak? Yang lain? Amira Emilia. Amira dah ke belum? Saya nak baca. Akil. Okey, boleh baca Akil. Tadi sampai nombor 5 kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Okey. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Okey. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, bagus Akil. Akil Ryan, bagus. Yang seterusnya, siapa lagi nak cuba?
Allah. Siapa? Intan Nur Akilah. Ustaz, nak kena apa ayat seterusnya ke? Boleh. Siapa yang dah hafal sampai ayat 3, kamu boleh teruskan. Untuk hari ni Ustaz nak kamu hafal sampai 3 je. Kan yang ayat surah Al-Bayyinah ni nanti ke? Boleh hafal? Nak hafal boleh hafal. Tapi yang itu nanti. Okey. Ada lagi tak yang lain? Boleh Ustaz. Siapa tu? Daish. Daish. Okey, Daish. Boleh cuba? Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, bagus. Sadaqallahu. Bagus Daish. Beri tepukan tu Daish. Okey. Bagus. Siapa lagi nak try? Yang perempuan tak ada lagi ni wakil perempuan. Tak nak seorang pun jadi ya. Perempuan, siapa nak perempuan? Kalau tak ada ni kita denda semua. Boleh tak? Okey, perempuan. Perempuan kena ketuk ketampi nanti. Okey, siapa nak wakil perempuan? Perempuan nanti. Ustaz, saya nak tapi saya tak hafal sangat lah. Kisina, Farisha. Siapa sampai ayat 3 je, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardu zilzalaha. Okey. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Okey. Wa qala insanu ma laha. Okey, bagus Farisha. Kisina Farisha, bagus. Yang seterusnya siapa nak cuba? Sarah ada Sarah. Sarah ada kan? Sarah belum hafal kan? Okey, tak apa yang Ustaz nak yang ni kerja ni kerja. Kamu hafal sampai ayat 3. Okey, record kamu punya hafalan dan hantar kepada Ustaz Okey. Jangan tak hantar pula. Semua boleh ke Ustaz? Boleh. Yang biasa yang Semua hantar. orang Ustaz. Semua orang kena. Semua orang kena hantar Semua orang kena hantar. Okay. Kalau kamu dah hafal sampai habis, boleh record sampai habis. Kalau hafal sampai 3 je cukup. Okey? Saya sampai habis. Kan Ustaz? Yang ni sampai 3 je. Kalau Daish tadi dah baca sampai habis, kamu boleh rakam sampai habis Daish. Dengan saya. Siapa tu? Akhir Ryan. Okey, jadi untuk kelas Fazan, yang tu tugasan dia. Kamu boleh buat, nanti kamu hafal ya.
Okay, kita akan pergi kepada pelajaran yang seterusnya iaitu pelajaran ibadah. Okay, semua boleh buka buku teks ibadah. Surat. Okey, boleh buka muka surat. Sekejap ya. Ni muka surat 10. Muka surat 10. Ibadah. Ibadah muka surat 10. Okey, semua dah? Dah buka dah? Belum. Buka buku teks. Sudah. Ya. Dah. 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 Okey, kalau dah kita akan mula. Kita akan mula. Kita akan sambung. Minggu lepas kita dah belajar unit pertama. Okey, berkaitan dengan solat jamak. Okey, untuk hari ini kita akan sambung bagi tajuk yang baru iaitu solat qasar. Solat apa semua? Qasar. Sebut. Solat kasar. Solat kosar. Bukan Solat qasar. kosar. Qasar. Kosar. Okey, jadi solat qasar. Solat qasar dan jenisnya. Yang pertama kita tengok pengertian solat qasar. Qasar dari sudut bahasa bererti memendekkan. Okey, dia memendekkan. Qasar kamu ingat pendek. Qasar menurut istilah syarak ialah mengurangkan bilangan rakaat solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey, daripada 4 dia akan jadi 2. Okey. Solat yang boleh diqasarkan ada 3 sahaja. Iaitu Zuhur, Asar dan juga Isyak. Zuhur, Asar dan juga Isyak. Solat ni dia ada 4 rakaat kan? Solat yang 4 rakaat sahaja boleh diqasar, dipendekkan. Solat maghrib dan subuh tidak boleh dipendekkan kerana bilangan rakaatnya kurang daripada 4 rakaat. Okey. Jadi subuh dengan maghrib tak boleh, sebab subuh dengan maghrib jumlah rakaat dia bukanlah 4, dia kurang daripada 4. Okey, next. Kita tengok syarat-syarat solat qasar. Waktu solat yang hendak diqasarkan itu masuk selepas memulakan perjalanan dan solat qasar tersebut mesti dilakukan ketika dalam musafir itu. Okey, kalau kita nak buat solat qasar, kan? Contoh waktu zuhur ni. Waktu zuhur kita nak qasar daripada 4 rakaat dia jadi 2. Jadi 2. Yang pertama, mesti masuk waktu. Okey, dah masuk waktu zuhur, baru kita boleh solat qasar. Yang kedua, kita kena dalam keadaan musafir, orang yang berjalan jauh. Okey. Yang berjalan jauh iaitu sejauh 89 km. Kita kan nak berjalan kan kita tahu berapa jauh kita nak pergi. Okey. Contoh macam Kelantan. Kelantan beratus-ratus kilometer. Jauh lah. Jadi boleh. Tak ada masalah. Kalau dekat-dekat, tak boleh. Yang seterusnya. Tidak boleh mengqasarkan solat yang telah masuk waktunya sebelum memulakan
perjalanan. Okey, maknanya kita kena mulakan perjalanan dulu. Dan naik kereta, tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, masuk zuhur kan. Okey. Jadi kamu pun pergilah kat masjid ataupun surau ataupun tempat yang boleh solat. Okey, tak kisah kat mana-mana. Kamu ambil wuduk dan kamu buat solat qasar bagi waktu zuhur. Okey. Dia kena masuk waktu dan dia kena dalam perjalanan. Okey. Nombor 2, perjalanan telah melepasi kawasan tempat tinggalnya. Okey, yang ni maknanya, contoh kamu tinggal kat Kelompok Kenanga kan? Kamu keluar daripada Kuala Lumpur. Okey? Kamu keluar pada Kuala Lumpur, kamu dah sampai dekat Perak contoh. Ataupun dekat Selangor. Dia dah lain daripada negeri kita ataupun daerah tempat tinggal kita. Waktu tu baru kita boleh buat solat qasar. Okey? Nombor 3, tidak berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju itu. Okey, maknanya contoh kamu nak pergi tempat ni, kamu nak pergi jalan-jalan kan. Contoh kamu nak pergi Perak, nak pergi Lost World of Tambun kan. Kamu mesti dah plan, okey aku nak pergi selama 3 hari. Okey. Jadi kalau lebih daripada 4 hari atau lebih, maknanya tak boleh kamu buat solat qasar. Jadi kalau lebih tak boleh. Tapi kalau 1, 2, 3 boleh. Hari. Okey. Kiraan hari itu tidak termasuk hari perjalanan pergi dan perjalanan balik. Okey, contoh kamu nak pergi Perak kan, Lost World of Tambun. Kamu pergi hari Isnin. Dan kamu menetap dekat Perak tu selama 3 hari. Hari Selasa, Rabu, Khamis. Okey. Hari Jumaat kamu balik. Faham? Maknanya dia 5 hari. Dia 5 hari. Dalam 5 hari yang tu, kamu boleh buat solat qasar dan juga jamak. Okey? Tapi kalau lebih, contoh kamu pergi hari Isnin dan kamu pun berniat untuk menetap dekat situ selama 4 hari. Okey? Kamu bertolak hari Isnin, waktu naik kereta tu, dan kamu menetap dekat Perak tu hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, kamu menetap 4 hari. Jadi bila kamu dah berniat untuk menetap dekat situ selama 4 hari atau lebih, jadi tak boleh kamu buat solat qasar ataupun jamak. Okey? Tak boleh, tak sah. Okey, nombor 4, tidak boleh mengikut imam yang mengerjakan solat secara tamam. Ni makna kamu boleh tulis baris tamam. Ta baris atas, mim baris atas, mim yang terakhir tu baris mati. Tamam. Baris mati. Mati. Dah tulis? Dah. Okey. Tamam tu maknanya sempurna, 4 rakaat. Okey, contoh kamu pergi jalan-jalan. Lepas tu kamu nak pergi Perak ni. Perak lah yang tadi Nak pergi Perak. Waktu dalam perjalanan tu kamu nampak masjid. Dan waktu tu kamu terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya dah masuk waktu. Waktu zuhur ataupun asar. Jadi kamu pun dengan family kamu pergi berhenti dekat masjid tu untuk menunaikan solat. Jadi waktu tu imam yang jadi imam dekat masjid tu dia akan solat 4 rakaat. Sebab dia bukan musafir. Yang musafir tu kita. Okey? Jadi kita tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut dia, kita kena buat 4 rakaat. Okey, bukan 2 rakaat. 2 rakaat ni kalau dia nak buat 2 rakaat, dia kena imam yang buat 2 rakaat juga. Tak boleh. Okey, tak boleh sama. Jadi kamu, ni lah ayah kamu yang jadi imam. Contoh. Ayah jadi imam, kamu jadi makmum. Bagi perempuan, mak jadi imam, kamu jadi makmum. Okey? Tak boleh ikut imam yang ada dekat masjid tu. Okey, boleh faham Okey, kita pergi kepada muka surat 11.
Ni best ni, solat jamak dan qasar ni memang sangat berguna. Sebab kita kan biasa kita akan balik kampung, kita pergi jalan-jalan kan. Tapi buat masa sekarang kan PKP, jadi kita tak boleh nak merentas negeri. Kita tak boleh lah nak praktik solat jamak dan qasar ni. Okey, solat jamak dan qasar. Ni unit 3. Unit 3 pengertian solat jamak dan qasar. Menghimpunkan, yakni jamak, dua solat fardu. Okey, dua solat fardu iaitu solat zuhur dan asar. Satu lagi solat maghrib dan isyak. Okey, dia himpunkan. Dia akan duduk, dia akan solat pada satu waktu sahaja. Serta memendekkan qasar, solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Ini solat jamak qasar. Dia buat jamak dan dia juga buat qasar. Dia buat dua-dua. Okey? Kalau kamu tanya, Ustaz, kalau saya nak buat jamak je boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey? Jamak ni dihimpunkan. Contoh kamu nak buat jamak, solat jamak zuhur dengan asar kan? Dekat dalam waktu zuhur. Itu namanya jamak taqdim. Jamak taqdim. Jadi kamu kena buat solat zuhur 4 rakaat dan juga solat asar 4 rakaat. Itu bagi solat jamak. Kalau solat qasar sahaja. Dia tak gabung jamak. Qasar sahaja. Dia nak buat pada waktu zuhur. Jadi waktu zuhur tu dia hanya solat 2 rakaat sahaja. Tak perlu 4. 2 rakaat. Bila dia berjalan lagi naik kereta, lepas tu dia dengar azan lagi. Azan masuk waktu asar. Dia pun berhenti. Dia buat solat qasar bagi solat asar. Okay, yang itu namanya qasar. Sekarang ni kita nak tengok jamak dan qasar. Dia buat dua-dua. Dia buat jamak dan juga qasar. Yang mana lagi mudah? Yang lagi mudah adalah yang ini. Jamak dan qasar. Okay. Dia buat jamak dan dia juga buat qasar. Okay, kita tengok. Dia tak diterang kat sini. Okey, solat jamak dan qasar ni, kamu pergi berjalan, lepas tu kamu dengar azan zuhur kan? Azan zuhur, kamu pun berhenti dekat masjid, kamu niat nak buat solat jamak qasar, nama dia. Namanya jamak qasar. Okey? Kamu niat, jadi waktu tu kamu kena solat zuhur. Kamu kena solat zuhur 2 rakaat. Okey? Dan lepas habis, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu dah bagi salam kan? Kamu bangun, terus buat solat asar. Okey? Solat asar pun sama juga. Jamak qasar. Okey? Maknanya zuhur 2, asar pun 2. Faham? Nanti dah masuk waktu asar, kamu berjalan lagi, dah masuk waktu asar, kamu tak boleh solat dah lah. Sebab tadi kamu dah solat zuhur dan juga asar. Faham? Boleh tak semua? Boleh masuk? Boleh. Jamak tu dia boleh buat dua-dua. Okey, jamak tu dia boleh himpunkan dalam satu masa. Okey? Kalau qasar, dia kena buat. Dia boleh buat dua-dua. Betul. Alah. Kalau jamak tu dia buat satu-satu. qasar tu satu-satu. Zuhur waktu zuhur, asar waktu asar. Kalau jamak dan qasar dia boleh buat dua-dua dalam satu masa. Dan waktu dia buat dua-dua tu dia boleh pendekkan rakaat. Zuhur jadi 2, asar jadi 2. Faham? Kalau maghrib dengan isyak, maghrib 3, isyak jadi 2. Isyak jadi 2. Maknanya special lah. Kan? Biasa kita solat kan zuhur 4 rakaat. Ni kita solat 2 rakaat je. Okey, Allah bagi kemudahan kepada orang yang berjalan jauh, bermusafir. Okay, kita tengok lafaz niat solat jamak dan qasar. Niat solat jamak taqdim dan qasar bagi zuhur dan asar. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asr adaan lillahi ta'ala.
Kamu tengok dekat dalam ayat ni, dia ada qasar dan juga dia ada jamak. Qasar, jamak. Artinya, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar. Dia ada tambah perkataan qasar. Dijamakkan asar ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ini bagi solat zuhur kepada solat asar. Dan yang kedua adalah solat asar. Usalli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dijamakkan dengan zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Okey? Okey, kita tengok niat yang seterusnya iaitu niat bagi solat jamak takdim dan qasar bagi maghrib dan juga isyak. Okey, bagi maghrib, usalli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihi al-isya' adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Okey, maghrib tak boleh pendek maghrib 3. Tadi zuhur 2, asar 2, betul? Okey, maghrib 3. Dijamakkan isyak ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, nota. Solat maghrib tidak boleh dikosarkan. Jadi solat maghrib 3 juga. Dia tak ada perkataan kosar dekat sini. Okey, kalau dekat atas ni ada perkataan kosar. Yang maghrib dia tak ada perkataan kosar. Okey, next. Muka surat 12. Surat 12. Okey, niat bagi solat isyak, jamak takdim qasar bagi solat isyak. Usalli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ila al-maghribi adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar dijamakkan dengan maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Okey? Yang ini bagi solat isyak. Isyak dia ada qasar, dia jadi 2 rakaat. Dia jadi 2 rakaat. Okey, yang seterusnya niat solat jamak takhir. Ni takhir. Takhir ni ingat lagi tak apa? Takhir ni dia buat pada waktu yang kedua. Okey? Contoh kan, dia jalan naik kereta mula pukul 12. Dia berjalan, lepas tu dia dengar azan zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi dia tak berhenti untuk menunaikan solat. Mungkin sebab tak ada tempat solat ataupun ada urusan lain dia perlu cepat ke apa kan. Bila dia dah sampai dekat destinasi dia, kat tempat dia, dah masuk waktu asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, jadi dia buat solat zuhur dengan asar pada waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Jamak apa? Takhir. Kalau jamak takdim dia buat pada waktu yang pertama. Okey, contoh zuhur dengan asar dia buat pada waktu zuhur. Maghrib dengan isyak dia akan buat pada waktu maghrib. Okey, yang itu takdim. Okey, ni Ustaz tak perlu baca niat ni. Kita pergi kepada yang seterusnya. Perkara-perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. Okey, dia ada perkara yang membatalkan dia. Kalau kita buat, maka terbatallah solat jamak dan qasar kita. Okey, nombor 1. Pemisahan terlalu lama antara 2 solat jamak. Okey, dia terlalu lama. Contoh, Ahmad menunaikan solat zuhur sehingga selesai dan menangguhkan seketika solat asar yang ingin dijamak untuk menyelesaikan urusan lain. Okey, yang ni tak boleh, dia jadi batal. Contoh nak buat solat jamak, kan, nak solat jamak, kamu buat solat zuhur, lepas dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu kena terus bangun untuk tunaikan solat yang seterusnya iaitu solat asar. Okey, tak boleh tunggu-tunggu. Nak pergi tandas kejap, okey, nak pergi bersembang, cakap dengan kawan, tak boleh.
Dia boleh memisahkan dia antaranya adalah qomat saja, iqamah. Okey, iqamah. Iqamah tu macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, sampailah la ilaha illallah. Itu iqamah. Itu tak apa. Okey, nombor 2. Tidak boleh berimamkan orang yang solat sempurna. Okey. Kalau orang sempurna kita tak boleh imamkan dia. Maknanya kita tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut dia tak boleh. Okey, contoh Ahmad singgah di satu masjid untuk menunaikan solat jamak qasar. Pada ketika itu jemaah sedang solat zuhur. Okey. Sekiranya Ahmad ingin solat qasar, dia tidak boleh berimamkan orang yang sedang solat sempurna tersebut. Okey, tak boleh ikut. Ni kalau qasar. Tapi kalau kamu jamak saja tak qasar, boleh ikut. Tak ada masalah. Okey. Kalau qasar, kena ikut orang yang buat qasar. Yang 2 rakaat. Okey. Nombor 3. Berniat untuk berada di tempat yang dituju itu 4 hari atau lebih. Ini tadi Ustaz cerita tu. Okey. Kalau kamu berniat nak duduk 4 hari atau lebih, tak boleh buat solat jamak dan qasar. Dia dah tak kira sebagai musafir. Dia kira kamu menetap. Okey. Menetap seketika. Contoh, Ahmad bermusafir ke Kuala Lumpur dari Johor. Dia akan berada di sana selama 4 hari. Disebabkan jumlah hari Ahmad berada di Kuala Lumpur melebihi 3 hari, maka dia tidak lagi dibolehkan untuk jamak apabila sampai di sana. Dia tak boleh nak jamak ya. Okey, kalau dia nak menetap selama 4 hari atau lebih, dia tak boleh buat jamak. Okey, nombor 4. Bermusafir dengan tujuan untuk melakukan maksiat. Maksiat ni perbuatan yang mendatangkan dosa. Okey, perbuatan yang mendatangkan dosa ataupun dosa lah. Okey. Contoh, dia pergi jalan, okey, sebab dia nak pergi berjudi. Dia nak main judi. Bila nak berjudi, judi tu adalah maksiat, dosa. Tak boleh. Jadi dia tak boleh buat solat jamak. Faham? Dan qasar. Itu bukannya musafir. Tak dikira sebagai musafir sebab tujuan dia jahat. Tujuan dia tak elok. Okey, contoh, Hamdi dan kawan-kawan ke Kuala Lumpur melebihi 2 marhalah. 2 marhalah ni 89 km. Untuk menyaksikan konsert yang melalaikan. Dia nak pergi tengok konsert. Okey, contoh konsert Jom Heboh kan. Dia nak buat benda yang melalaikan. Atas sebab tujuan maksiat itu, mereka tidak boleh melakukan solat jamak dan qasar. Okey. Dia tak boleh buat jamak dan qasar. Okey, sekadar itu saja untuk solat jamak dan qasar. Penerangan untuk hari ini. Jadi dekat sini, ada satu lagi, nombor 5. Tengok muka surat sebelah. Muka surat 14. Nombor 5. Bermusafir yang kurang daripada 2 marhalah. Dia tak cukup 2 marhalah. Contoh, Anis dan keluarga pulang ke kampung bapanya yang jaraknya hanya 75 km. Disebabkan jarak tersebut tidak melebihi 2 marhalah. Okey, Ustaz nak kamu letak baris. Letak baris. Marhalah. Mim baris atas. Ra baris mati. Ha baris atas. La baris atas. Lam baris atas. Dan ta marbutah baris mati. Marhalah. Cara sebutannya adalah marhalah. Okey, macam mana nak sebut dia? Cuba sebut. Marhalah. Okey, bagus. Marhalah. Okey, bagus. Marhalah. Maka mereka tidak boleh mengerjakan solat jamak dan juga qasar. Okey, kalau tak lebih daripada 2 marhalah ataupun 89 km, dia tak boleh buat solat jamak dan juga qasar. Okey, jadi dekat bawah ni, dekat buku teks kamu ni, dia ada bagi latihan.
Okey, yang ini kamu boleh buat dekat dalam buku tulis. Buat pastikan langkah selang sebaris macam biasa. Bila dah buat soalan selang sebaris jawapan, selang sebaris nombor 2. Okey? Kamu boleh buat yang ini latihan. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, mudah-mudahan kamu semua boleh faham dengan baik. Okey. Kalau tak faham nanti boleh dengar balik. Ustaz record ni, Ustaz akan masukkan dalam YouTube. Okey, latihan tadi buku teks tadi tu latihan. Satu lagi tadi Ustaz suruh hafazan kan. Hafazan kamu buat recording dan hantar kepada Ustaz. Okey? Okey, boleh semua? Boleh. Boleh, Ustaz. Ada macam banyak ya? Okey, insya-Allah. Jadi kita nak berakhir dengan bacaan doa. Semua boleh tanda tangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang terlibat pada petang ini. Okey, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan boleh faham apa yang Ustaz sampaikan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.